Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah saya bagi subjek ini, Dr. Raja Iskandar bin Raja Khalid, dan juga kepada rakan-rakan saya sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil laporan yang telah saya tulis, iaitu yang bertajuk Peranan UNESCO dan ICOMOS dalam memelihara warisan budaya. Nama saya adalah Muhammad Siful Mizuddin bin Muhammad Sufyan, nombor matrik C20A1144. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian pengenalan. Yang pertama adalah UNESCO. UNESCO komited untuk mempromosikan hubungan antarabangsa yang menggalakkan keamanan, kemanusiaan dan persefahaman antara budaya yang berbeza. Ianya berkembang daripada cita-cita utama Liga Bangsa untuk keamanan pentadbiran dunia pasca Perang Dunia yang Pertama. Misi pertama UNESCO adalah untuk mengubah minda manusia, terutamanya melalui pendidikan. Hal ini adalah untuk memupuk keamanan, seterusnya mempromosikan perbezaan budaya dan persefahaman. UNESCO telah menjadi laluan utama institusi ke seluruh dunia dalam mempromosi dan memantau pengurusan warisan budaya. Organisasi ini mempunyai lebih 50 pejabat tempatan dan beberapa institusi di seluruh dunia sebagai tambahan kepada ibu pejabatnya di Paris. Seterusnya adalah tentang ICOMOS. ICOMOS adalah sebuah organisasi profesional yang dipanggil International Council on Monuments and Sites atau singkatannya dipanggil ICOMOS. ICOMOS adalah badan yang menasihati UNESCO mengenai tapak warisan dunia. Ianya telah ditubuhkan pada tahun 1965 di Warsaw, hasil daripada Piagam Venice pada tahun 1964. ICOMOS berusaha untuk memelihara dan melindungi tapak yang merupakan sebahagian daripada warisan budaya dunia. Hasil kerja pertama oleh ICOMOS adalah menghasilkan Piagam Venice yang juga dikenali sebagai Piagam Antarabangsa mengenai pemeliharaan dan pemulihan monumen dan tapak. Seterusnya kita akan masuk kepada objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji faktor-faktor pemeliharaan warisan budaya oleh UNESCO dan ICOMOS. Yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti kepentingan pemeliharaan warisan budaya oleh UNESCO dan ICOMOS. Dan yang ketiga adalah untuk menghuraikan kesan-kesan pemeliharaan warisan budaya oleh UNESCO dan ICOMOS. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab-sebab tertentu, kaedah dan teknik tersebut digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas tentang peraplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Seterusnya saya akan masuk kepada isu yang dikaji. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai warisan budaya dilihat semakin berkurangan. Hal ini kerana ia adalah dilihat sebagai sesuatu yang membimbangkan oleh badan antarabangsa iaitu ICOMOS dan UNESCO. Ini akan menyebabkan munculnya masyarakat yang tidak menghargai warisan budaya mereka sendiri. Yang kedua adalah negara kini telah mempunyai piagam atau prinsip untuk menyokong pendekatan dalam memelihara dan mengurus sumber warisan budaya. Ini membawa kepada pembangunan kursus universiti dalam pengurusan warisan dan kebudayaan di kebanyakan negara. Ia juga akan membantu pihak UNESCO dan ICOMOS dalam merealisasikan impian untuk memastikan warisan budaya setiap negara kekal terpelihara. Dan yang ketiga adalah proses mewujudkan dan menilai sesuatu warisan budaya. Integriti tempat warisan dan keasliannya yang telah diwarisi sejak sekian lama adalah perkara asas, terutamanya kerana tanggapan warisan adalah merangkumi tradisi dan tempat harian. Seterusnya adalah pembincangan iaitu kebaikan pemeliharaan warisan oleh UNESCO dan ICOMOS. Yang pertama adalah dapat membantu mengukuhkan ikatan dan penyertaan sosial. Amalan sosial, upacara dan acara-acara perayaan menstrukturkan kehidupan masyarakat dan kumpulan serta boleh memainkan peranan utama dalam mengukuhkan organisasi sosial mereka secara inklusif. Yang kedua adalah menjadi penentu dalam mewujudkan dan menyebarkan pesanan dan identiti gender. Warisan tidak ketara boleh memainkan peranan yang penting bagi membina keyakinan dan toleransi di antara masyarakat berbilang kaum dan budaya, walaupun anggotanya mungkin tidak berkongsi tanggapan yang sama tentang gender. Dan yang ketiga adalah membantu melindungi biodiversiti. Masyarakat pribumi dan komuniti tempatan memainkan peranan yang penting dalam pemeliharaan dan penggunaan mampan kepelbagaian biologi.
Seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan, iaitu kesan sekiranya pemeliharaan warisan budaya tidak dilakukan oleh UNESCO dan ICOMOS. Kesan yang pertama adalah masyarakat akan mulai hilang jati diri. Masyarakat akan mulai hilang identiti mereka kerana tidak didedahkan dengan warisan budaya tersebut daripada awal lagi. Pemeliharaan warisan budaya oleh UNESCO dan ICOMOS sedikit sebanyak telah mendatangkan banyak kesan yang positif kepada semua negara. Kesan yang kedua pula adalah memberi impak yang buruk kepada pembangunan ekonomi. Sektor pelacongan akan merundum dan membawa kesan yang buruk kepada ekonomi negara. Keistimewaan yang terdapat pada warisan budaya sesebuah negara sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara daripada aspek pelancongan. Seterusnya kita akan masuk kepada cadangan ataupun langkah yang perlu dilaksanakan oleh UNESCO dan ICOMOS untuk memelihara warisan budaya. Yang pertama adalah peranan pertubuhan UNESCO dan ICOMOS dalam pendidikan. UNESCO dan ICOMOS sentiasa berusaha untuk mencari dan mengenal pasti kaedah untuk menyampaikan pengetahuan, khususnya mengenai kepentingan memelihara dan memelihara warisan budaya sebagai hak masyarakat dan negara. Melalui pendidikan ini juga, pihak UNESCO dan ICOMOS juga menerapkan cara-cara untuk menerapkan dan menjaga khazanah sebagaimana untuk mengiktiraf sesuatu warisan budaya itu. Cadangan yang kedua adalah melalui aktiviti pelancongan. Ini dapat menunjukkan keunikan budaya sesuatu bangsa tersebut. Dan peranan yang dimainkan oleh pertubuhan UNESCO dan ICOMOS dapat mengimbangi warisan budaya seiring dengan arus pemodenan kini. Dan cadangan yang ketiga adalah menggalakkan negara-negara untuk menandatangani Konvensyen Warisan Dunia. Ianya adalah penting untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang aktif dan berkesan diambil untuk perlindungan dan pemeliharaan di setiap negara tersebut. Kesimpulannya, pemeliharaan dan menikmati warisan sumber jadi dan budaya yang semakin pudar di seluruh dunia. Tidak dapat dinafikan bahawa UNESCO dan ICOMOS telah meningkatkan nilai warisan dunia dengan ketara dan terus berusaha untuk mentaklifkan semula warisan di luar perspektifnya sendiri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.